Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan J. Krishna selaku pensyarah bagi kursus pada kali ini. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan tugasan kedua, tugasan bagi kursus teori etika moral, kod kursus ALMK 3093. Ini merupakan ahli kumpulan saya bagi tugasan kedua bagi kursus ini, iaitu saya Muhammad Izham bin Muhammad Zahir. Ahli kedua Muhammad Mirza Denis bin Zainul dan ahli ketiga adalah Hamsyari bin Muhammad Noor. Pertama sekali, mari saya mulakan dengan pengenalan. Isu gelandangan di Malaysia terus menjadi cabaran sosial yang memerlukan perhatian serius. Laporan Jabatan Kebajikan Masyarakat menunjukkan peningkatan jumlah gelandangan setiap tahun. Sebagai pendidik, adalah penting untuk memahami bagaimana kita boleh berperanan dalam mengurangkan masalah ini dengan mengaplikasikan teori etika dan perkembangan psikologi moral. Guru dapat memainkan peranan utama dalam membimbing generasi muda untuk peka terhadap isu sosial ini. Melalui konsep Malaysia Madani, penekanan diberikan kepada nilai moral dan empati yang merupakan asas kepada penyelesaian jangka panjang untuk membantu golongan gelandangan dan masyarakat secara keseluruhannya. Baik, saya akan teruskan lagi dengan data dan statistik gelandangan di Malaysia. Saya telah menggunakan projek Anjung Singgah, iaitu sebuah projek yang dilaksanakan dengan sokongan pihak kerajaan dalam usaha membantu golongan gelandangan bagi memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk hidup berdikari. Projek Anjung Singgah menyediakan kemudahan seperti tempat tinggal sementara, makan minum dan sebagai pusat intervensi bagi mempersiap sediakan mereka mempunyai cabaran hidup agar tidak terpinggir daripada arus pembangunan negara. Projek ini telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021. Baik, saya teruskan lagi dengan perincian data dan statistik gelandangan di Malaysia berdasarkan projek Anjung Singgah yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Berikut merupakan perbandingan gelandangan mengikut negeri dan etnik pada tahun 2021. Terdapat 5 negeri yang telah dibuat bancian, iaitu wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Sarawak, Pulau Pinang, Johor dan juga Perak. Negeri yang mempunyai paling ramai gelandangan di Anjung Singgah merupakan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan diikuti oleh Johor, kemudiannya Sarawak, Pulau Pinang dan kemudiannya terakhir sekali ialah Perak. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita dapat lihat majoriti merupakan kaum Melayu. Sama juga dengan di negeri-negeri lain, kaum Melayu menjadi majoriti gelandangan yang hadir di Anjung Singgah. Kita dapat lihat di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, kaum India juga menjadi majoriti kedua paling ramai di Anjung Singgah dan diikuti oleh kaum Cina dan kaum lain-lain. Kita dapat lihat dari segi jantina pula ialah kaum jantina lelaki mempunyai paling ramai gelandangan yang telah hadir di Anjung Singgah dan kemudiannya ialah jantina wanita. Sepanjang tahun 2021 ini kita dapat lihat lebih daripada 100 orang gelandangan telah hadir di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, manakala di negeri Johor lebih daripada 80 orang telah hadir di Anjung Singgah. Kemudiannya Sarawak lebih 40 orang yang telah hadir dan juga di negeri Pulau Pinang merupakan 30 orang yang hadir dan juga Perak 30 orang juga. Kita dapat lihat projek Anjung Singgah ini merupakan projek yang boleh diguna pakai secara berterusan. Hal ini kerana projek Anjung Singgah ini telah membantu banyak gelandangan untuk terus hidup di dunia luar dan membantu diri mereka agar dapat membantu dalam membangunkan negara kita Malaysia dan tidak menjadi beban kepada masyarakat. Okey, mari kita memperincikan lebih mendalam tentang mengapa gelandangan di Malaysia ini wujud. Antara punca isu gelandangan di Malaysia wujud disebabkan faktor ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan dan kemiskinan adalah penyebab utama. Maksudnya, mana-mana individu yang kehilangan pekerjaan setelah dibuang oleh majikan tersebut, mereka kehilangan pendapatan untuk menyara diri dan keluarga mereka. Dalam situasi ekonomi yang sukar, golongan berpendapatan rendah mudah terkesan. Saya dapat beri contoh seperti gaji di bawah 2,000 dan ke bawah
Apabila ingin menyara kehidupan berkeluarga, mereka mempunyai kesukaran untuk menanggung dan menyara keluarga mereka. Apabila mereka kehilangan sumber pendapatan, mereka mungkin tidak mampu menyewa rumah, lantas terpaksa hidup di jalanan. Oleh itu, kita dapat ramai orang yang tiada rumah, hidup di kaki jalan. Yang kedua ialah masalah kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental seperti kemurungan dan skizofrenia sering dikaitkan dengan golongan gelandangan. Tanpa sokongan yang mencukupi, individu dengan masalah mental mudah tersisih dan sukar untuk mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal mereka. Seterusnya kita pergikan slide yang seterusnya. Punca isu gelandangan yang ketiga pula ialah kekurangan sokongan sosial. Banyak golongan gelandangan terputus hubungan dengan keluarga dan tidak mempunyai sistem sokongan sosial yang kukuh. Hal ini menyebabkan mereka tidak mempunyai tempat untuk berlindung apabila menghadapi masalah. Maksud yang dapat saya beri di sini, apabila adik-beradik tak nak tolong antara satu sama lain, maka wujudlah isu gelandangan ini. Apabila dia melihat, sebagai contoh, dia melihat abangnya tidak mempunyai tempat tinggal, tidak mempunyai gaji yang stabil, mereka tidak mengendahkan masalah tersebut dan membuat hal masing-masing. Ini menyebabkan mereka lebih tersisih dan menjadi gelandangan sebagai penyelesaian kehidupan mereka. Yang terakhir ialah masalah penagihan dadah. Penagihan dadah adalah antara faktor yang menyebabkan sesetengah individu kehilangan harta benda dan pekerjaan. Seterusnya membawa kepada kehidupan di jalanan. Sudah terang lagi kan bersuluh, dadah membawa padah apabila kesemua duit kita akan habis dalam membeli dadah. Walaupun kita kaya sekali mana pun, bila kita terjerumus dengan dadah, maka banyak duit kita akan habis pada dadah. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada penyelesaian mengikut perspektif teori etika moral, iaitu salah satu etika yang dipilih adalah etika kebajikan. Etika kebajikan menawarkan pandangan alternatif tentang status moral yang memfokuskan pada tuntutan nilai murni seperti keadilan dan skop entiti yang perlu dipertimbangkan. Menurut pendapat Hacker Wright J 2007. Menurut etika kebajikan, tindakan harus berlandaskan nilai moral seperti belas kasihan, empati dan tanggungjawab sosial. Jadi di sini setiap perkara yang kita lakukan haruslah berlandaskan sifat-sifat moral seperti prihatin ataupun penyayang dan lain-lain. Terdapat 3 perkara yang boleh dilakukan mengikut perspektif teori ataupun etika kebajikan, iaitu yang pertama, pihak berwajib ataupun pihak tertentu boleh memberikan bantuan ataupun menyediakan program yang memenuhi keperluan asas kepada gelandangan seperti memberikan mereka makanan, pakaian dan tempat tinggalan sementara. Yang kedua pula, pihak berwajib boleh menggalakkan lagi program sukarelawan, terutamanya melibatkan organisasi bukan kerajaan iaitu NGO dalam membantu isu ini. Dan yang terakhir sekali, seperti yang kita tahu, pendidikan amatlah penting dalam mendidik ataupun memberikan kesedaran dalam kalangan masyarakat supaya agar mereka dapat menghormati hak setiap individu termasuklah golongan gelandangan. Seterusnya, etika kedua yang dipilih adalah etika deontologi. Etika deontologi diperkenalkan oleh Immanuel Kant yang menekankan bahawa tindakan semestinya berdasarkan kewajipan moral tanpa memikirkan akibatnya. Jadi penyelesaian yang boleh dilakukan mengikut etika ini yang pertama adalah mengikut undang-undang. Undang-undang perlulah dijalankan ataupun dilakukan untuk melindungi hak gelandangan serta supaya dapat memastikan mereka mendapatkan akses kepada perkhidmatan asas seperti kesihatan dan pendidikan. Yang kedua pula, pihak berwajib boleh memberikan latihan kepada kaki tangan kerajaan dalam memahami peranan ataupun tanggungjawab mereka dalam menyediakan perkhidmatan kepada golongan yang memerlukan ini. Jadi saya akan teruskan lagi dengan aplikasi teori perkembangan psikologi moral dalam menangani isu gelandangan di Malaysia. Teori yang telah saya guna pakai ialah teori moral Kohlberg. Pertama, tahap pra-konvensional, penekanan pada ganjaran dan juga hukuman. Seterusnya,
seperti aktiviti di sekolah untuk menanam nilai moral asas dan menghargai bantuan kepada gelandangan. Kedua ialah tahap konvensional, iaitu moraliti berdasarkan norma sosial dan undang-undang, iaitu pendidikan keadilan sosial, hak asasi untuk menghormati martabat golongan gelandangan. Ketiga ialah tahap pasca konvensional, iaitu berdasarkan prinsip etika sejagat, iaitu keadilan dan kebebasan, seperti pendidikan empati dan juga keadilan sosial untuk membina generasi yang berusaha mengurangkan ketidaksamaan. Baik, itu sahaja untuk teori moral Kohlberg. Kita teruskan dengan konsep Malaysia Madani dalam mengatasi isu gelandangan di Malaysia. Yang pertama, ihsan dan kebajikan. Melalui konsep ihsan, masyarakat diajar untuk menunjukkan kasih sayang dan empati kepada golongan yang memerlukan. Program seperti sukarelawan dan bantuan masyarakat perlu diperluaskan lagi, di mana orang ramai digalakkan untuk membantu gelandangan secara berterusan. Kebajikan pula memerlukan penyediaan bantuan asas seperti makanan dan tempat tinggal sementara untuk mengurangkan penderitaan mereka. Kita dapat lihat pada zaman sekarang banyak influencer di TikTok banyak membuat konten tentang menolong uh, menolong gelandangan di Malaysia ini. Itu menunjukkan ke arah yang positif dalam mengatasi masalah isu gelandangan supaya tidak makin bertambah. Yang terakhir ialah kesaksamaan. Malaysia Madani juga mendorong konsep kesaksamaan di mana setiap rakyat diberi peluang yang sama untuk menikmati kualiti hidup yang baik. Program pemulihan dan peluang pekerjaan yang dikhususkan untuk gelandangan dapat mengangkat mereka keluar daripada kemiskinan dan mengintegrasikan mereka kembali kepada masyarakat. Itu sahaja. Selain daripada penyelesaian-penyelesaian mengikut perspektif etika, terdapat juga cadangan dan langkah penyelesaian yang lain yang terdapat untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan lagi isu gelandangan di Malaysia, iaitu yang pertama, pihak kerajaan boleh meningkatkan lagi program perumahan dan sokongan sosial, iaitu contohnya rumah PPR bagi golongan-golongan yang kurang berpendapatan. Dan langkah kedua pula adalah memberikan pendidikan dan kesedaran dalam kalangan masyarakat. Dan langkah yang ketiga pula adalah penyediaan khidmat kaunseling dan kesihatan mental. Seperti yang kita tahu, golongan gelandangan banyak terlibat dalam masalah mental ataupun masalah kaunseling. Jadi, untuk mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, saya teruskan lagi dengan penutup. Secara konklusinya, untuk mengurangkan gelandangan, pelbagai pihak perlu bekerjasama menyediakan peluang pekerjaan, tempat tinggal sementara dan latihan kemahiran untuk mereka. Selain itu, teori etika dan psikologi moral boleh diaplikasikan untuk meningkatkan empati masyarakat terhadap golongan gelandangan bagi mengelakkan diskriminasi terhadap mereka. Semua pihak juga boleh bekerjasama untuk melaksanakan program bantuan yang lebih efektif dan berperi kemanusiaan terhadap golongan gelandangan. Konsep Malaysia Madani turut membantu melalui dasar kebajikan yang inklusif dan sokongan jangka panjang. Hal ini agar golongan ini dapat membina kehidupan yang lebih stabil dan bermakna. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Di sini kita dapat lihat sumber rujukan yang telah digunakan sepanjang pelaksanaan pentaksiran berterusan ini.